Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Kala Sayyidina Ali. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah, ta'yid, ketentuan yang baik daripada Allah. Pada malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita sama-sama dapat meletakkan ubudiyah sesuai dengan nama surau Ibadur Rahman, hamba Allah. Inilah hamba Allah. Hamba Allah kerja dia menta'abudkan diri pada Allah. Dan inilah tujuan Allah Ta'ala jadikan kita di muka bumi ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang kita duduk buat hari-hari ini untuk melaksanakan keperluan saja. Keperluan kehidupan. Kerja, makan, minum, nikah. Yang ni keperluan badan. Maka keperluan yang di dalam dunia, pelaksanaan kerja dunia ini, mestilah tidak lari daripada tuntutan ubudiyah. Tak lari daripada sifat Ibadur Rahman itu. Kalau tak dia lari daripada sifat Ibadur Rahman, maka kita cuma ada satu kehidupan, iaitu kehidupan dalam dunia, tetapi di akhirat tak ada kehidupan. Bagaimana orang kita kata-kata tak ada life? Tak ada kehidupan. Tak ada kehidupan. Kita merasakan kehidupan dalam dunia. Dalam dunia kita boleh berjalan, ada isteri, ada anak, ada kawan, ada rumah. Tetapi kalau lari daripada sifat Ibadur Rahman itu, maka di akhirat tak ada kehidupan. Kita takkan ada isteri yang dinamakan bidadari. Kita tidak akan ada rumah yang dinamakan jannah. Kita tidak akan ada kawan, iaitu ahli-ahlillah, ahli syurga Allah. Kita tidak akan ada kenderaan, iaitu burak. Kita tidak akan ada kenikmatan. Hidup dalam dunia dapat nikmat makan. Duduk dalam neraka, makanan ada tapi tidak ada nikmat. Makanan dia zakum dan sebagainya. Sebab itu jangan lepas daripada diri kita dalam zon Ibadur Rahman, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Sayyidina Ali dia berkata dalam muqaddimah kuliah saya ni, sebelum saya nak bincang dengan tuan-tuan satu tajuk malam ni, iaitu alamat lemah iman. Sebab kita duduk di zaman akhir. Zaman akhir, maka iman dalam hati orang mukmin akan dicabut sedikit demi sedikit. Zaman ini zaman akhir, iman manusia, iman dalam hati orang mukmin diangkat sedikit demi sedikit. Betul sekarang ni kita lihat hak yang tentang Islam adalah orang yang nama Islam. Hak yang tak suka Islam, orang yang nama Islam. Tengok IC warga negara Malaysia, agama Islam.
Adik, kenapa benda ni berlaku? Sebab iman yang lemah. Sayyidina Ali berkata, ya, siapa sahaja yang mencari ilmu, maka syurga akan berada dalam pencariannya. Sebelum saya nak cerita lemah iman, saya nak cerita kalam Sayyidina Ali ni. Siapa yang cari ilmu, duduk tempat ilmu, maka dia cari syurga Allah. Siapa yang mencari kemaksiatan, maka neraka akan berada dalam pencarian, maknanya dia cari neraka Allah. Sebab itu, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, ada beberapa golongan. Ada orang yang dapat ilmu. Ada orang yang tak dapat ilmu. Ada orang yang dapat ilmu dan dapat beramal dengan ilmu. Ada orang yang dapat ilmu saja, tapi dia tak dapat beramal dengan ilmu yang dia dapat. Ya? Tetapi kesimpulannya, orang pun kata dengan kita, Ustaz, bila dia dah duduk dalam majlis ilmu, tak dapat ilmu, tak faham, nak dapat apa? Jangan lupa, iaitu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di darat, yang ada di laut, semua mendoakan keampunan bagi kita. Walaupun kita lena sekejap lagi. Ni baru-baru tak apalah, tak panas lagi. Lagi lena lah. Semalam saya pergi mengajar di Selangor. Sampai-sampai Pak Imam beritahu kat saya, Ustaz, ada Tuan Haji ni, nama dia sekian-sekian, baru meninggal semalam, Ustaz. Saya kata, benda yang mana satu? Saya sebab muka saya ingat, nama orang saya tak ingat. Muka saya cam. Dia kata, hak duduk sebelah kanan Ustaz, yang bersandar tepi dinding, kata. Meninggal semalam, Ustaz. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, iman ini Masya Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Apa kata ulama? Penyakit lemah iman ini, dia ada tanda dia, dia ada alamat dia. Kalau kita ada tanda-tanda ini, menunjukkan bahawa iman kita dah lemah. Iman kita dah mula susut. Iman kita dah mula kurang. Maka iman yang mula susut, mula kurang, ditakuti dia boleh jatuh kepada kekufuran. Benda kurang, dia takut jatuh pada kafir. Dia mula dah tak mau beriman, dia mula tak percaya dah pada alam barzah, dia mula dah tak percaya kepada sirat, dia mula tak percaya pada mizan, dia mula dah tak nak percaya pada neraka Allah. Pada zaman ini kita lihat telah lahirnya, iaitu golongan-golongan orang yang tak percaya dengan agama. Saya sebab pernah jumpa, tuan-tuan, satu orang bertanya kepada saya, Ustaz, betul ke ada alam barzah? Yang tanya ni, tuan-tuan, pemuda Islam. Pemuda Islam. Bukan orang kafir. Tapi pemuda Islam yang bertanya kepada kita, betul ke Ustaz adanya alam barzah ini? Betul ke adanya seksa kubur? Tuan-tuan, apabila iman mula korang, iman mula korang, iman mula lemah, dia akan mula bawa kita kepada kekafiran. Dia mula tak percaya kepada benda yang gaib. Ini kena hati-hati. Tengok ada tak tanda itu dalam diri kita. Yang pertama kata ulama, iaitu terjerumus dalam kemaksiatan dan melakukan perbuatan yang haram. Dia mula jatuh pada maksiat. Dia mula jatuh pada benda haram. Dia mula terpikat dengan benda haram. Dia mula seronok dengan benda haram. Dia tahu benda tu haram. Macam orang pakai seluar pendek. Dia tahu tak benda tu haram? Tahu. Tapi dia jadi seronok. Ini tanda lemah iman. Tanda lemah iman. Tak semayang. Dia bukan tak tahu benda tu haram. Tinggal salah haram. Tinggal semayang haram.
mengumpat haram. Tahu tak? Kan? Kita tahu tak mengumpat haram? Tahu. Kalau kita tanya mana tempat orang mengumpat? Dalam neraka, Ustaz. Tak pasal apa mengumpat. Sedap, dia kata. Ajak zikir, tak mau. Tapi mengumpat 3 jam, insya-Allah. Mengumpat 3 jam, dia rasa macam sekejap. Itu perumpamaan dunia dengan akhirat. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dalam dunia. Lama tuan-tuan, kita nak tunggu lama. Lepas tu bila kita buat kerja dunia, 1000 tahun kita hidup, rasa macam sekejap. Tetapi nisbah di akhirat, besok kita nak berdiri di yaumul mahsyar, sehari memada dah. Cuba kita fikir balik. Saya umur 48 tahun. Apa yang kita dah buat 48 tahun? Tuan-tuan balik rumah ni, tuan-tuan fikir. Umur tuan-tuan berapa tahun? Ada yang 58 tahun. Ada yang 68 tahun. 68 tahun, apa kita buat? Apa yang aku dah buat ni? 68 tahun, apa yang aku dah buat? Dan apa yang aku boleh bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala sekitar umur aku sekarang? Agak-agak lah. Agak-agak kita. Duduk, fikir, balik lepas isyak ni. Lepas isyak, jangan lepas maghrib. Nak balik sabar dulu. Lepas isyak saat ni, balik, duduk sekejap sebelum lena, fikir, umur aku sekarang berapa dah? 48, 58, 68, 78, fikir, selama umur aku yang ada sampai hari ni, apa aku dah buat? Agak-agak, perbuatan aku yang selama umur aku sehingga hari ini, boleh tak aku masuk jannah Allah ataupun tempat aku dalam neraka Allah? Fikir balik. Kalau rasa-rasa, tak boleh masuk ni. Kita kena mula balik. Kita kena mula balik. Patah balik. Rujuk balik. Tarjak balik. Kembali balik. Supaya kita tidak tersasar jauh. Ya? Mudah ya jalan dia. Ya? Tengok kita jatuh tak kepada maksiat zahir batin. Kedua, iaitu hati mula rasa kerah. Hati mula rasa keras. Apa tanda hati keras? Iaitu tidak menerima nasihat. Bila dia dapat nasihat, dia tolak. Dapat nasihat, dia tolak. Dia tak terima nasihat. Nasihat agama ni dia tak terima. Sebab itu Nabi kata, ad-dinun nasihah. Agama itulah nasihat. Tak terima agama. Tak boleh nak terima agama. Dia tak boleh, dia tolak. Bila dalam bab keagamaan, dia tolak. Betul Allah sebut dalam Quran, udkhulu fis silmi kaffah. Masuk Islam seluruh, jangan ambil separuh-separuh. Islam seluruh. Lepas tu kita semayang, kita ambil Islam daripada takbir sampai salam. Kehidupan kita macam mana? Pakaian kita macam mana? Pergaulan kita macam mana? Suami isteri kita macam mana? Kena ambil Islam semua. Jangan ambil separuh-separuh. Benda yang buat separuh-separuh ni tak seronok. Tuan-tuan balik ni, perasan nak terberak. Tuan-tuan masuk jamban separuh boleh berak. Sebelah kaki duduk luar jamban, sebelah kaki duduk dalam jamban. Kemudian tuan-tuan berak tengok. Agak-agak boleh berak. Tuan-tuan fikir sendiri. Benda apa pun kalau separuh-separuh tak ada, ataupun tuan-tuan duduk dalam jamban, berak separuh Tengah sedap duduk meneran ni, tarik keras ni tuan-tuan, sampai separuh, potong buang. Lepas tu simpan lagi. Hak yang separuh lagi, terselum masuk balik. Kemudian tuan-tuan duduk dalam ni, balik, masuk bilik, lena. Boleh agak-agak boleh lena tuan-tuan. Tak boleh. Tak seronok. Apa benda pun kalau buat separuh-separuh, dia takkan seronok, dia takkan sempurna. Dia rasa tak puas. Begitulah agama. Siapa yang tak puas? Allah takkan redha kat kita. Wa man yabtaghi ghayra al-islam fala yuqbala minhu. Siapa yang ambil selain daripada Islam agamanya, kehidupannya, milahnya,
maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Itu Nabi tak bagi kita tinggal bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jangan tinggal hari-hari supaya kita boleh istiqamah dengan agama. Doa-doa dah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima. Minta agama kita tegak berdiri, boleh beramal. Minta dah dengan Allah. Pasal apa kita tak boleh nak tegakkan agama dalam diri kita? Ya. Tengok apa kurang, apa sebab? Oh, iman aku dah mula kurang. Itu jangan tinggal. Ni pesan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kami kalau kat madrasah wa bil Qur'ani imama. Nombor 3 tu wabil Qur'ani imama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baru kita seronok. Minta dah dengan Allah, zikir dah. Baru kita dapat pertolongan Allah. Jangan sombong. Kita jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah suruh kita baca banyak-banyak, baca banyak-banyak. Insya-Allah. Insya-Allah baca apa? Boleh baca tuan? Boleh baca, try baca tengok. Nak baca macam mana tak hafal. Mai kita baca 3 kali. Dah hafal baru boleh baca. 3 orang bekal banyak sangat. Kita baca 3 rangkap tu aja. 3 rangkap tu aja. Ni nama mengaji tuan-tuan. Kalau mengaji balik-balik, habis mengaji balik. Habis lepas isyak lagi kita mentaka darah. Pakat kenyang, kemudian lena. Nanti subuh baru bangun, tahajud pun dah. Terkejut kencing, lepas tu baring balik. Mujaklah bangun. Kalau tak bangun, na'udzubillah min zalik, mati terus. Masya-Allah. Kurang-kurang kita dapat nak beramal. Walaupun tak banyak kita dapat. InsyaAllah tuan-tuan. Saya memang mengajar pesen saya macam ni. Tuan-tuan jangan heran lah. Kadang orang tak pun nak suka lah. Pesen saya mengajar ni. Ustaz duk tanya kami. Ustaz lain tak tanya pun. Lantak pergilah kat ustaz tu. Saya memang pesen saya mengaji macam ni. Sebab saya belajar dulu macam ni. Tok guru saya tanya saya. Tok guru saya dulu tuan-tuan. Dia ada satu rotan dia panjang ni. Besar dia macam ni. Perangai dia, tiap kali kalau dia baca doa, lebih daripada 3 kali, 1 doa mesti hafal. Ni dalam kuliah ni. Dalam kuliah ni, dia bagi 3 doa. 1 daripada 3 kena hafal. 3 tak hafal, dia tanya dekat kita, tak hafal, dia datang, piak terus. Tu guru saya, sebab saya tak buat macam guru saya. Dia tak kira tuan-tuan. Umur 40 pun dia piak pun. Ni Tok Guru dia kata, apa tak mau mengaji dengan aku, hampa balik. Dia kata, buat apa mengaji? Dia kata, tak boleh beramal. Kita mengaji ni, kita nak hampir dengan Allah. Kalau setakat kita boleh ilmu saja, tak guna, dia kata. Alim yang ada ilmu tapi tak boleh beramal, dia macam pokok durian yang tidak ada buah. Tuan-tuan, kalau durian ni, dia kerja dia bunga ya. Tiap-tiap tahun bunga. Tiap-tiap tahun bunga. Lepas bunga, dia luruh. Tuan-tuan rasa kecewa dengan pokok durian ni. Tuan-tuan nak simpan tak pokok durian ni? Tuan-tuan tak simpan. Tuan-tuan buatlah macam-macam. Ada petua kata pegang di pokok durian pujuk. Durian. Pokok durian hang berbuah lah. Kalau hang tak berbuah, aku takir batang ni. Kita pun ambil parang, kom. Tahun depan dia bunga lagi, dia luruh lagi. Kita orang tua-tua kita ambil garam, tabuk garam di keliling pokok durian, di akar pokok durian.
Dekat 3 kilo, 5 kilo, garam kasar, tuan-tuan. Garam halus, tak boleh, daripada. Ambil, tak berbuah juga. Tak berbuah. Pakai ilmu pujuk, tak boleh. Tabuk garam, tak boleh. Katuk batang rian, tak boleh. Leh-leh sekali orang buat apa, tuan-tuan? Ha? Tebang, buang. Ni faham tak ni? Pujuk dah. Tabuk garam dah. Leh sekali tebang, buang. Ha? Baik. Kita baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Saya tambah lagi 3 kali sebab saya tengok mulut tuan-tuan, saya tahu dah. La, nah, dia ambil ujung. Raditu ba, kita dia ambil ujung ya. Kita ulang lagi 3 kali. 3 kali. Lepas ni saya sambung pula insya-Allah, tuan-tuan. Biar mengaji kita ada pakai sikit. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hebat orang surah Ibadur Rahman. Terang hati. Terang nanti. Saya pergi surah lain, tuan-tuan. Bunyi 2-3 orang. Nanti ya, ujung. Tuan-tuan hebat. Kira tuan-tuan ni terang nanti. Dosa korang. Dosa korang lah, tuan-tuan. Taman duduk dalam. Nak nampak apa? Alhamdulillah. Saya datang tadi lebih kurang 7.30. Saya tengok pun pemandangan pun cantik. Cantik lah, alhamdulillah. Ya. Nampak perempuan bukan aurat pun kurang. Alhamdulillah lah. Mungkin saya mai mereka tak keluar kot. Kemudian di antara tanda lemah iman itu, kata ulama, tidak dapat menyempurnakan di dalam melakukan ibadat. Ini tanda lemah iman. Kalau dia buat ibadat, banyak perkara yang dia tinggal. Dia semayang, doa iftitah dia tinggal. Surah dia tinggal. Ya, kita perhati tengok diri kita sendiri, jangan tengok orang lain. Ya. Nampak? Kita tinggal tak? Tanda iman kita lemah. Dunia kita nak yang terbaik. Kita nak isteri kita cantik, pandai masak. Kita nak hak terbaik. Kereta pun nak yang terbaik. Maka akhirat kita tak nak yang terbaik, tidak buat yang terbaik, tidak buat kesempurnaan ibadat, tanda iman kita lemah. Tengok, perhati elok-elok dia kita ni. Kita semayang sunat, semayang fardu, doa iftitah tinggal tak? Kalau tak tinggal, alhamdulillah. Surah kita tinggal tak? Kalau surah kita tak tinggal, alhamdulillah. Bacaan hak sunat-sunat kita tinggal tak? Kalau tak tinggal, alhamdulillah. Bermakna iman kita tak lemah. Itu yang semayang maghrib tadi saya bawa tahlil, tuan-tuan. Bukan panjang pun.
Sebab apa kata ulama tahlil ni korang-korang kena baca 3 kali. Tu bijak orang dulu. Orang dulu dia bijak, dia buat ya latif. Ya latif, kemudian dia dapat 10 kali tentang kan? Dapat 10 kali. Dapat 10 kali. Sekurang-kurang 3 kali. Supaya iman kita tajdid. Iman kita dapat diperbarui. Sebab itu Nabi SAW suruh kita jangan tinggalkan sembahyang sunat hifzil iman ma'al awabin. Pasal apa penting iman? Iman ni dia penting kerana dia penentu kita sama ada kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Ni penentu iman. Besok kalau kita nak mati, kalau kita tak boleh mengucap, tuan-tuan, atau sekurang-kurangnya sebut Allah, tempat kita dalam neraka. Tuan-tuan, sepanjang kita menghadap orang mati, berapa orang yang jelas di telinga kita, perkataan dia, Allah. Jangan cari asyhadu alla ilaha illallah, panjang sangat. Sepanjang kita menghadap jenazah nak mati ni, ketika dia sakaratul maut, berapa orang yang kita dengar jelas di telinga kita, Allah. Berapa orang, tuan-tuan? Kalau tak pernah jumpa, benar apa Nabi kata, orang yang boleh mengatakan la ilaha illallah ataupun mati husnul khatimah, sekurang-kurangnya dia boleh sebut Allah dalam 1000 seorang. Dalam 1000 orang, seorang yang boleh mengatakan, boleh mengucap Allah sekurang-kurang. Nampak tuan-tuan? Ini Nabi cakap macam tu, takkan kita tak percaya? Penentu kita ni jannah ataupun annar, syurga atau neraka. Kita buat baik ni tuan-tuan, datang mengaji malam ni, semata-mata kita minta supaya Allah pilih kita supaya senang dekat akhirat. Dunia ni semua orang nak tinggal, tuan-tuan. Ada yang tak mati-mati ke? Ada ke? Taman ni, apa nama taman ni? Saya tak ingat. Sinar Mentari. Nama taman Syah. Sinar Mentari. Mana sinar mentari ni? Nur. Cahaya. Surau pun nama best. Ibadur Rahman. Jangan main-main. Nama semua best-best taman ni. Taman Sinar Mentari. Surau Ibadur Rahman. Dunia dah sedap dah nama. Kita nak di akhirat pun, kita dapat nama yang baik. Tempat yang baik. Yang ni yang penting, tuan-tuan. Baik. Kemudian di antara tanda lemah iman, iaitu malas ia dalam melakukan ketaatan dan cenderung ia kepada perkara yang melalaikan. Tengok diri kita, tuan-tuan. Tadi semayang, lepas semayang fardu maghrib, semayang sunat maghrib tak? Kalau tak semayang sunat maghrib, makna iman lemah. Lemah iman lah. Pasal apa lah Ustaz kata kami lemah iman? Saya tak kata tuan-tuan lemah iman. Saya kata siapa yang tak semayang sunat maghrib. Kita ni orang Melayu cepat rasa hati. Ustaz kata kat aku lah tu, Ustaz kata kat aku lah tu. Bila masa saya kata kat tuan-tuan? Saya kata siapa-siapa yang tak semayang sunat maghrib tanda lemah iman. Sebab orang yang lemah iman, dia mula malas dalam melakukan kebaikan. Pasal apa pula? Orang yang iman dia tak lemah, dia akan nampak nun, kalau aku tak semayang sekarang, besok kat sana aku susah. Aku tak semayang sekarang, besok belum tentu aku ada umur. Maghrib besok belum tentu aku dapat. Mana tahu besok aku menemui Allah. Tuan-tuan nak bagi ingat. Biasa-biasanya bila masuk bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, ramai orang mati, itu dah. Hadis tak ada, tuan-tuan. Tapi ada doa Nabi. Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkatkan aku dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umurku kepada bulan. Dalil kata orang mati Rejab Sya'ban tak ada, tapi ada datang doa, sampaikan umurku kepada bulan Ramadan. Kemudian jadi pula ghalib pula dah tempat kita ni. Sampai Rejab, sampai Ramadan, ramai orang mati. Ramai orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dalam duk ramai-ramai tu kita salah seorang. Dalam pada senarai yang ramai-ramai tu kita salah seorang. Sebab mati ni tak tahu. Mati ada, hari tak ada. Kiamat ada, terjadi, hari tak ada. Mati terjadi, hari dia tak ada. Hari Sabtu ke, hari Ahad ke, hari Jumaat ke, Rabu ke, Selasa. Tapi mati tetap je jadi. Mati tetap jadi. Anda kena jaga ni. Saya seru diri saya dan tuan-tuan, jangan tinggalkan ibadat yang sunat. Sebab kita nak balik ni. Kita bukan selama-lama duduk sini tuan-tuan. Kita nak balik. Balik besok kita nak bawa apa? Jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni orang miskin semua. Ya. Yang selalu dalam kuliah saya kempen kayu sugi, saya kempen semua ni. Nabi bagi alternatif lah. Semayang maghrib, gunakan kayu sugi, dapat 70 kali maghrib. Kan? Yang tu kita selalu duk kempen. Kempen bukan sebab apa? Sebab kita memang jenis pemalas. Kita ni jenis pemalas. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan rajin ke? Bila malas, Nabi bagi bonus, bagi alternatif. Nabi bagi alternatif. Ni, hampa malas. Bila malas ni, hampa buat diganda sampai 70 kali. Semayang maghrib, pakai kayu miswak, diganda 70 kali maghrib. Tak mau. Datang tabung sedekah, 700 kali ganda. Tak mau. Yang masuk tabung ni, yang bawa balik ni. 700 kali tuan-tuan. Tak mau kali 700. Takkan kita nak ambil saja, bagi tak mau. Allah bagi kita rezeki tiap-tiap hari. InsyaAllah. Tu tabung jalan tu, jangan kedekut piang. Siapa tak bubur memang kedekut piang. Kata nak masuk syurga, bidadari mana yang nak menikah dengan hak jenis jantan kedekut ni? Tuan-tuan, bidadari ni bukan macam bini kita. Tak ada satu pun busuk kat badan dia. Tak ada satu pun busuk. Jika bidadari ni turun ke langit dunia, nescaya semua orang akan merasa terkejut dan mengucapkan tasbih. Kalau dia turun ke langit dunia, kata Nabi, semua orang pandang dia macam ni. Kira macam masa tu terhentilah tuan-tuan, semua diam. Subhanallah, Subhanallah. Semua ucap tasbih tak berhenti. Punya macam mana tuan-tuan nak kata punya cantik? Tuan-tuan pernah tak tengok satu orang perempuan dalam dunia sehingga tuan-tuan bertasbih? Ada tak? Pernah tak tuan-tuan? Tengok satu perempuan ni cantik sangat sampai tuan-tuan boleh terkeluar automatik. Subhanallah, cantiknya. Ada? Lalu Mak Saleh lah kata. Bukan Mak Saleh, Minah Saleh. Orang putih mai tempat kita tengok. Allah, cantik, rambut perang, kenting macam Maggie dia kata. Macam Maggie Mi, rambut dia kenting, cantik. Subhanallah. Tak pernah tuan. Maknanya tak ada pun satu orang perempuan dalam dunia yang boleh sebanding secantik akan bidadari Allah. Yang tu nak jadi orang rumah kita tuan-tuan. Tak mau ke? Abang misai kontor. Dia kena masalah lah. Semayang sunat, sedekah bagi banyak. Tak hilang. Dan tidak ada sejarah orang yang bersedekah miskin. Tak ada sejarah. Tapi ada sejarah orang yang bakhil miskin.
Ada sejarah. Baik. Di antara orang yang lemah iman, kata ulama, maka tandanya hati dia mula rasa tidak tenang. Diangkat sakinah dalam jiwa dia. Tengok hati kita tenang tak? Tuan-tuan rasa tenang tak dengan kehidupan ini? Tuan-tuan rasa tenang tak tengok suami tuan-tuan? Tuan-tuan rasa tenang tak tengok anak tuan-tuan? Ya? Allah bagi kita ketenangan. Ini di antara tanda bila lemah iman kita, kita mula rasa tidak tenang. Dicabut sakinah dalam jantung kita, dalam hati kita. Itu tuan-tuan, jalan untuk beroleh sakinah, zikir banyak. Jalan nak beroleh sakinah, zikir banyak. Kita kena kumpul zikir banyak tuan-tuan. Zikir banyak-banyak. Kita ni untung sebab ada susunan zikir. Ada orang yang suka dengan zikir Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bacalah zikir Imam Ghazali. Masya Allah. Ada orang yang memang telah ada amalan zikir dia sendiri. Amalkan terus. Jangan kita buang masa tuan-tuan. Sebab umur ni tak panjang. Umur ni tidak panjang. Allah pesan dalam Quran, Alhaakumut takatsur. Silakalah orang yang bermegah-megah, orang yang lalai, sibuk cari harta dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga besok dia bawa ke kubur. Dia tak kumpul amal ibadat. Dia tak kumpul langsung. Dia tak nak zikrullah. Walhal Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Zikir itu tenangkan hati. Zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak tentang. Ya. Maka di antara sifat orang yang lemah iman, kata ulama, lahir dalam diri dia aba wastakbara. Sombong, kemudian enggan ikut agama Allah. Itu Nabi sebut dalam hadis. Apa dia? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga, melainkan orang yang enggan masuk syurga. Kalau tak silap saya, hadis ni, asbabul wurud hadis ni, Nabi tegur satu orang Islam minum, orang Badui, minum tangan kiri. Dia berkata, tukar tangan kanan. Dia kata, saya biasa dah tangan kiri. Maka Nabi kata, semua umat aku masuk syurga, melainkan orang yang tak mau masuk syurga. Padahal kiri dengan kanan. Bukan jauh sangat. Kiri, kanan. Bukan jauh sangat. Ubah lah. Kita buat minum tangan kiri sampai kelar, tak mau ubah. Tak percaya tak lagi, pai syak kita makan tengok berapa ramai yang minum tangan kiri. InsyaAllah kita buat video boleh. Kalau ketegak sangatlah. Minum tangan kiri. Makan elok tangan kanan. Bila kita suruh makan tangan kanan. Tapi dia boleh minum tangan kiri. Ni makan tangan kanan. Masya Allah minum go. Kiri kanan dia balas. Tuan-tuan, hak kiri kanan balas ni satu je makhluk Tuhan. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan jawab, aku kata lagi. Tuan-tuan kata, aku kata kat tuan-tuan. Hak yang makan kiri kanan ni siapa dia? Hak satu makhluk Allah yang duduk bergayut atas pokok. Kiri kanan dia balas. Kita ni manusia. Allah bagi kita akal. Lepas tu Nabi kata, minum tangan kanan, makan tangan kanan, bagi tangan kanan, ambil tangan kanan. Tak kotorlah tangan orang Islam. Sebab orang Islam satu hari 5 kali basuh tangan. Beruduk 5 kali. Tuan-tuan, sebab itu sebelum makan disunatkan basuh tangan. Cara mana nak basuh tangan dalam Islam? Ambil air, tuang. Yang kita pergi Mah Kenuri, tuan-tuan, dia buat macam mana? Dalam mangkuk kan? Celup. Boleh tapi makruh. Bila kata boleh tapi makruh, tuan-tuan faham tak? Boleh basuh tapi makruh. Makruh ni mana tak dapat pahala basuh tangan. Tapi boleh. Makruh apa takrif dia? Buat tak dapat apa-apa
meninggalkan dapat pahala. Yang tu takrif. Dalam Islam senang ya, faham takrif senang. Pasal apa makruh? Sebab orang hak pertama dapat basuh tangan dengan bersih. Yang kedua, dia dapat bekas tek hidung hak yang pertama. Kita saja-saja duduk main macam tu. Duduk saja-saja mengaji ni, tak pergi duduk main hidung kan. Biasa betul tak? Jangan nak bohong lah, aku nampak. Dalam duduk saja, duduk ke telinga. Bila kita basuh tangan di mangkuk, maka segala kekejian hasyi ni tadi, dia duduk jatuh dalam mangkuk. Orang yang kedua, dia dapat kotoran tersebut. Walaupun memang tak nampak. Kalau nampak, siapa nak basuh? Maka tak nampak. Orang ketiga, dia balas lagi. Double taik hidung. Duduk dalam tu. Yang ni kita duk buat. Betul bila kita ikut Islam, dia teratur dan kehidupan itu teratur. Bila kehidupan itu teratur, kita sihat. Memanglah nama dia taik. Tapi benda dia boleh suci kan. Taik hidung ni dia sucikan najis tuan-tuan. Di antara taik yang suci, nama dia taik hidung. Ya. Antara taik yang boleh makan, apa dia tuan-tuan? Taik minyak. Yang boleh makan. Kalau dah tua tak mau pergi surau, tu orang tua taik minyak nama dia. Dah tua tak mau pergi surau lagi. Duduk rumah, bukan buat apa pun, tengok TV. Dia nak suruh orang duk usung dia, bawa pergi surau. Dia tak mau pergi surau pun, satu hari memang datang. Ketegaklah macam mana tak mau pergi surau, satu hari sampai. Jangan risau. Jangan risau. Degillah macam mana. Saya tak mau. Saya bukan AJK, dia kata. Saya JKKK, kata-kata. Tak mau pergi surau. Tak apa, satu hari kami bawa hang pergi surau. Tapi masa tu tak boleh nak semayang. Kami semayangan. Baringlah duduk depan. Dah tak pernah sampai surau, kurang ajak pula tu duduk depan. Tapi bukan orang sini. Ambil pukul 9. Dan di antaranya orang yang lemah iman, kata ulama, iaitu mereka ini meremehkan akan kebaikan yang kecil dan meremehkan akan dosa-dosa kecil. Dia meringan-ringankan ibadat yang kecil dan meringan-ringankan akan dosa yang kecil. Ibadat yang kecil dia peringan, ambil buat tak peduli ya. Masya Allah. Betul tuan-tuan. Kalau kita semayang di rumah, maka jangan terus lepas solat terus doa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, jangan tinggal istighfar 3 kali, tahlil 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan sampai Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam, itu doa. Sekurang-kurang. Malah lah macam mana pun, istighfar 3 kali, tahlil 3 kali, Allahumma ajirna minan nar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis sekali, itu doa lah. Jangan malas sangat. Kemudian doa lah tuan-tuan. Jangan malas sangat berdoa. Sebab apa kata Nabi, doa itu senjata bagi orang mukmin. Itu sampai Nabi pesan, malas sembahyang tahajud. Malas sangat nak sembahyang tahajud. Ustaz, saya lemah iman Ustaz. Daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Ambil nak mati lah iman lemah. Malas, ada jalan. Ada jalan lagi. Bangun, kita jaga daripada tidur tuan-tuan. Apa nak buat? Baca tahlil 3 kali. Baca tahlil 3 kali.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Kemudian Nabi kata angkat tangan. Nescaya dimustajabkan doa dia. Baca 3 kali. Bangun-bangun, terjaga tuan-tuan. Terjaga. Orang perempuan mimpi malam tu, tok laki dia menikah lain. Terkejut dia. 3.30 terkejut. Allah, dah ada pegang laki dia. Ada lagi, dia kata. Ini cuma mimpi, dia kata. Kan? Bangun, duduk sebelah tok laki dia. Duduk sebelah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Angkat tangan, ya Allah. Jangan kau jadikan mimpi itu satu kebenaran, ya Allah. Doa lah. Janganlah kau bagi tok laki ni, ya Allah, laki aku hak muka pun bukan handsome sangat. Jangan bagi dia menikah seorang lagi, ya Allah. Doa, angkat tangan tu. Doa lah. Duk terkejut. Janganlah duk terkejut. Allah, duk dap. Besok pagi tengok muka pun tak macam. Allah, comel. Suami tanya, ni pasal apa, Timah? Tak ada apa. Tanya. Tak, saya malam tadi mimpi abang menikah lain. Lah, itu lah. Doa dengan Allah. Minta dengan Allah. Kerana kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah yang menyelesaikan segala masalah. Allah yang menunaikan segala hajat. Allah yang selesaikan segala hajat. Ya. Kita ada satu hamba Allah, telefon saya, Ustaz, satu makcik. Ustaz, saya tahun lepas nama tak naik, Ustaz, nak pergi haji. Nama tak naik, nak pergi haji, Ustaz. Tolonglah Ustaz doa. Bagi nama saya naik tahun ni, Ustaz, nak pergi haji. Saya kata, saya boleh doa lah. Takat saya doa. Akak tak doa. Saya pun doa dah, Ustaz. Tapi lupa satu kunci. Apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nak lepas masalah, nak selesai masalah, takutkan Tuhan. Tak selesai, lagi takut. Sebab Allah dah janji, siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan kelepasan. Ada masalah, nak lepas masalah, makhraja, lagi kuat takut lagi dengan Allah. Selesai masalah. Kemudian Allah akan hantar rezeki yang tidak disangka-sangka. Nampak tuan-tuan? Orang kalau ada masalah, dia pergi jumpa ustaz, kemudian dia mula jadi baik. Tidak? Dia mula jadi baik. Dulu tak pernah pergi masjid, dia pergi masjid, betul tak? Kemudian lama-lama kita dengar masalah dia selesai. Lepas masalah dia selesai, dia jadi setan balik. Dia macam cerita Batman. Batman return back, dia kata. Dia tahu dah. Sebab itu manusia ni, bila dia susah, dia pergi cari Allah. Bila dia terdesak, dia pergi cari masjid. Tidak? Cari masjid. Kira masjid ni tempat paling baik. Air kolah masjid tu pun jadi ubat. Kalau tak pernah jumpa masjid. Air kolah tu tak pernah. Dia pegang pun tak pernah. Nampak tuan-tuan? Ni. Akhirnya kita akan cari Allah balik. Baik tu, Allah sebut dalam Quran. Kau nak lepas segala masalah, wa may yattaqillah. Takut dengan Allah, takut dengan Allah. Semayang jangan tinggal, zikir jangan tinggal. Makin kita hampir dengan Allah, doa kita mustajab.
Kita nak doa, kita mustajab. Pasal apa Allah tak kabulkan doa aku? Sebab kita jauh dengan Allah. Dosa kecil. Ya, ringan kan? Kerana dosa yang kecil ini lama-lama dia akan jadi besar. Kata syair Arab, fakillan fakillan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, banyak lagi. Saya nak bacakan satu hadis. Lepas ni saya tutup. Antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Satu hari Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan ayat dengan yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Tuan-tuan, Rasulullah SAW dia dengar soalan Muaz tentang ayat bagaimana ya Rasulullah, ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Rasulullah dengar ayat ni, tuan-tuan, iaitu pada hari besok ditiup sangkakala kamu akan datang dalam keadaan berbondong-bondong, berpuak-puak. Maka bila Nabi dengar ayat yang dibaca daripada Muaz bin Jabal ini, tuan-tuan, menangis Nabi sehingga basah janggut dia. Nabi nangis, tuan-tuan, sehingga basah janggut. Mana nangis sungguhlah. Kemudian Nabi bagi tahu, wahai Muaz, besok dia kata, orang Islam ni, umat aku ni, dia akan datang di padang mahsyar mengikut amalan mereka masing-masing. Kita besok, kita akan datang ke padang mahsyar, akan mengikut amalan kita masing-masing. Maka rupa kita di padang mahsyar itu menunjukkan amalan kita dalam dunia. Nabi sebut. Nabi kata, ada yang berbentuk kera. Ada yang berbentuk kera, tuan-tuan. Satu kelompok yang berbentuk kera. Siapa orang ni? Iaitu orang yang melaga-lagakan, suka melaga-lagakan sesama manusia. Jadi kalaulah kita balik besok tak nak dalam keadaan rupa yang berbentuk wajah kera, jangan lagakan orang. Yang kedua, iaitu mereka yang diubah bentuknya menjadi rupa babi. Siapa dia? Iaitu mereka yang suka makan benda haram dan mencari nafkah dalam keadaan yang haram. Itu saya mengajar di Shah Alam. Saya kata kawan-kawan yang duk kerja kilang arak ni berhentilah. Di Shah Alam, Tampan Medan ni, tuan-tuan, ada satu kilang arak kasbek. Tapi tuan-tuan jangan duk buat main. Dalam kilang arak kasbek ni, tuan-tuan, ada persatuan Islam. Ya, saya bukan nak melawak, tuan-tuan. Dia ada kuliah agama dalam tu. Ada kuliah agama. Dalam tu. Ada persatuan Islam, ada kuliah agama. Dia pun pernah nak panggil saya tak mau. Saya kata, nak ceramah apa lagi? Hampa kerja di kilang arak, duduk dalam kilang arak, tak payah ceramah dah lah, tak payah betul bab semayang dulu. Berhenti kilang arak dulu. Berhenti kilang arak dulu, barulah selesai semayang. Kita kerja di kilang arak sama macam minum sama minum arak. Ke salah? Salah lah? Kita kerja di kilang arak, dosa dia sama macam minum. Kita tak minum arak, kita berjual ke orang. Aku tak minum. Aku sedekah kat hang botol arak hang lihat. Sebotol ya. Samalah. Tak payah mengaji bab lain dulu. Berhenti dulu kilang arak, barulah mengaji. Ni ustaz, janganlah macam tu. Macam tulah. Tak bagi aku pergi sana ceramah, hang bagi aku duit arak.
Tapi ada kawan ambil, oh cilaka tu. Terang-terang kilang arak ambil. Oh, memang hasil daripada arak. Ya. Semua ada kat kawan-kawan kita, dia kata apa? Ustaz kena husnuzan. Mungkin dia ada meniaga lain, dia kata. Meniaga lain apa? Pagi sampai petang tak keluar pada kilang arak. Memang itulah punca besarnya. Tuan-tuan, hak biasa panggil ustaz ceramah ni, depa duk bagi sagu hati ni daripada duit persatuan ke duit poket sendiri? Duit persatuan. Orang beragama ni tuan-tuan, dia takkan keluar harta dia sendiri. Ada ustaz, ada, tapi ciput. Tuan-tuan tahu ciput? Sikit sangat. Segelintir sangat yang boleh berkorban hartanya untuk agama. Semua pakai tabung. Tabung semua. Tabung persatuan, tabung surau, tabung masjid. Lampu padam satu. Tunggu korek tabung juga. Bodoh betul. Mula aku ni. Hampa tak nampak ke? Kalau lah orang buka lampu ni, kita ganti lampu Kalimantan sebatang. Berapa ramai orang yang semayang berjamaah, kita dapat pahala yang sama. Kena berebut. Nampak litlap nak mati dah. Nampak dah. Cepat-cepat. Pedarah kita tukar lampu ni pakai duit poket kita. Jangan tunggu duit tabung surau. Ni duk korek duit tabung tu lah. Masuk dah sikit. Dia kira nak habis duit tabung lah. Akulah. Macam mana nak masuk syurga? Jangan kedekut sangat lah. Buanglah sifat kedekut tu. Allah. Bila kita cakap orang marah kat kita. Cuba kita cari jalan baik tu. Mudah sangat. Mudah sangat. Tuan-tuan. Kalaulah kita boleh bayar duit air tuan-tuan sebulan cukup duit surau. Jangan banyak. Dalam Taman Sinar Mentari. Sedap nama macam tajuk lagu aku. Sedap Taman ni antara yang saya pergi kuliah kawasan Kedah yang ni yang saya paling seronok. Taman, nama taman pun sedap. Sinar Mentari. Surau musbat Ibadur Rahman. Sedap. Sedap nama saya. Yang ni Surau Keladi. Masjid kuning. Nasib baik Masjid oren mampui. Mujak Masjid kuning. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau dalam satu taman seorang bayar 1 bulan. Bukan tiap-tiap bulan. Tak boleh kan tuan-tuan? Maka kita dapat pahala sebulan. Ustaz, saya ni jenis memang kedekut, keturunan kedekut ustaz. Memang 7 keturunan saya memang bakhilun wa kudukutun. Ambil bil paling sikit sekali. Ambil hak mana? Api bulan tu 200. Air bulan tu 300. Ambil api 200. Saya nak masuk syurga ustaz, tapi saya jenis kedekut. Buatlah masuk syurga cara kedekut. Ambil bil api. Setahun sekali ya tuan-tuan. Apa salah? InsyaAllah tuan-tuan. Suhaib Abdul Rahman ni. Bulan ni dah bayar belum? Bayar dah? Belum. Ada kata bayar, ada kata belum. Ada bulan depan insya-Allah pakat berebut ambil. Pakat berebut ambil insya-Allah. Selesai dah. Baik, kemudian Nabi kata apa? Ada yang berjalan kaki wajahnya terseret ke bawah. Depa jalan kaki tapi wajah dia diseret di tanah. Siapa dia? Iaitu orang yang mengamalkan riba. Jadi kalau kita masih lagi amal riba, berhentilah. Tentang orang yang beramal dengan riba, Nabi dan Rasul istihar perang. Keempat, saya nak berhenti dah 9 suku ni. Saya tengok orang perempuan macam nak mati lah. Dia orang dekat. Tak, bukan apa. Kalau mati susah kita nak pergi panggil ambulans, nak pergi panggil doktor, susah mati.
Mati pula tu dalam surau, masalah pula lagi. Dia mati di rumah tak apa. Tak banyak persoalan, mati dalam surau, semua kena jadi saksi, report polis apa semua. Dia masalah. Tapi bagus kan mati, nak mati-mati lah. Mati dalam majlis ilmu, mati sedang mengaji, lepas seksa kubur. Antara yang boleh lepas seksa kubur, mati orang yang mati yang istiqamah di dalam menuntut ilmu. Jangan tuan-tuan nak matilah. Mati dah. Semayang sunat malah. Saya cari jalan macam tu lah. Ada. Semayang sunat malah, sedekah kedekut. Kan? Semua tak ada kira hayat akhirat ni ke pakat tak ada lah. Kan? Tiba-tiba datang surau pun tahu malam ni. Kan? Maknanya minta mati malam ni tak apalah. Kan? Ya Allah, Tuhan aku mati kalau aku malam ni ketika aku sedang mengaji, ya Allah. Tak sebut amin lah. Amin lah. Saya ni kadang-kadang cakap saya ni kadang-kadang dia masin tuan-tuan. Kadang-kadang. Kadang-kadang, tak selalu. Itu saya pernah jadi di Kelang. Saya duduk melawak dalam kuliah. Saya kata Haji tak larat sangat. Dia duduk tunjuk Haji apa tak larat sangat. Dia duduk dia, Haji mana? Duduk duduk tepi dinding. Tak larat sangat kata. Saya kata, jangan-jangan pi lah besok kata. Saya balik tuan-tuan. Besok orang telefon saya, Ustaz. Tuan Haji yang Ustaz tunjuk tu meninggal. Di malam ni kalau saya tunjuk, jaga-jaga. Dia pernah jadi. Dia pernah jadi. Jadi jangan duk buat tak larat. Jangan aku tunjuk. Saya tahu tuan-tuan tak larat. Mengaji lama memang tak larat. Tengok bola sejam setengah larat. Mengaji memang tak larat. Jadi sebelum aku tunjuk lagi, buat-buat larat. Tak kira aku tunjuk lagi. Pernah jadilah. Tak banyak kali lah. Jadi adalah 2 kali. Manalah tahu kot Taman Sinar Harapan nak masuk orang yang ketiga. Yang keempat, yakni dalam golongan orang ni siapa dia? Buta. Iaitu orang yang selalu melanggar akan hukum Allah dan peraturan Allah. Besok kat sana mata dia buta, tuan-tuan. Yang kelima, sikit lagi. Ada yang bisu, tuli, macam orang gila, tuan-tuan. Di akhirat, di padang mahsyar, dia macam orang gila. Siapa dia? Mereka yang ujub dengan perbuatan mereka sendiri, kata Nabi. Akulah yang paling baik. Akulah yang banyak zikir. Akulah banyak ibadat. Kita besok di sana macam orang gila. Yang keenam, iaitu mereka yang mengunyah akan lidah mereka sendiri. Siapa dia? Sehingga mulut dia, Masya Allah, mengalir nanah, sehingga orang yang Muslim yang lain jijik melihat dia. Iaitu mereka lah para alim ulama, pembawa cerita, kata-katanya bertentangan dengan amal perbuatannya. Macam saya tu. Suruh orang sembahyang sunat, saya tak sembahyang. Suruh orang jangan amal riba, saya amal riba. Saya akan kunyah lidah saya sendiri. Tuan-tuan selamat. Tuan-tuan tak jadi ustaz. Tuan-tuan ingat jadi ustaz senang. Orang benci lagi, orang tak suka lagi. Ustaz kata kat kita, dia sedap mulut duk cakap. Orang benci lagi. Bukan senang jadi ustaz. Lepas tu Nabi kata, besok ada di kalangan umat aku yang masuk neraka 500 tahun lebih dahulu daripada orang Yahudi dan Nasara. Apa ingat senang. Dunia pun susah, akhirat pun susah kalau tak betul. Yang ketujuh, siapa dia? Tangan dan kakinya terpotong. Golongan ini golongan yang menyakiti jiran. Dia suka sakitkan hati jirannya. Besok balik di padang mahsyar, tangan dia terpotong, kaki dia terpotong. Jalan di padang mahsyar dalam keadaan yang Allah susahnya. Jangan sakiti jiran. Lepas itu Nabi kata, kalau kamu nak tahu kamu ni ahli syurga, tidak ahli syurga, tanya jiran kamu.
Tuan-tuan duduk kawasan taman ni, jaga jiran. Sebelah-sebelah, tegur tuan-tuan. Dan yang ke-8. Siapa dia? Iaitu ada yang disalib di atas kepingan besi yang membara, iaitu orang yang suka mengadu hal orang lain kepada pemerintah dengan aduan yang batil. Besok duduk di besi panas. Sikit-sikit report, sikit-sikit report. Ni jaga ni. Saya mengajar tuan-tuan di Johor. Orang kampung report kan. Report dengan pejabat agama. Kata saya ceramah politik. Malam, bulan hak depan dia, saya mengajar tuan-tuan, saya datang mengajar juga. Majlis Agama Islam datang, Johor. Saya ceramah macam biasa. Pegawai Majlis Agama Islam kata apa kat kawan tu? Mana ada politik? Ustaz tak sebut pun. Ustaz tak sebut pun. Lain kali kena report elok-elok. Kalau betul Ustaz ada cakap hal politik, saya pun pandai lah. Saya tahu Majlis Agama Islam ada. Takkan aku nak bercakap, bodoh. Kawan bagi tahu siap dah malam ni ada ustaz, ada penyiasat dari agama Islam. Aku tak cakap lah, bulan lepas ada aku cakap. Kita pun kena pandai lah. Dah tentu kawan tu ada. Ya. Jadi bila umat jadi rugilah kan. Umat jadi rugilah. Bila kuliah agama ni diberhentikan, umat yang ada di setempat jadi rugi. Kita tak boleh ikut kita. Tak boleh. Memanglah kita berani. Tapi umat jadi rugi nak buat apa? Nak fikir tentang agama sama. Kemudian yang ke-9. Itulah pasal apa? Tadi aku kata nak berhenti ke? Hampa kata ada lagi. Padam muka hampa. Iaitu ada yang tubuhnya lebih busuk daripada bangkai. Iaitu orang yang semasa di dalam dunia tenggelam dalam kenikmatan syahwat sehingga lupa dengan hak Allah. Badan dia busuk sangat. Dalam dunia dia sibuk ikut nafsu syahwat dia, sehingga kan dia lupa akan hak Allah. Dia sibuk dengan keduniaan ni, tapi dia lupa dengan hak Allah. Dia lupa dengan perintah Allah. Dia asyik dengan tuntutan nafsu syahwat dia. Baik tu tak boleh tuan-tuan nak malas-malas sangat. Dunia ni memang sedap, akhirat ni memang susah. Dan yang terakhir, ada yang berselimutkan kain daripada besi yang mendidih, iaitu orang yang sombong dan angkuh. Hadis daripada Qurtubi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, saya rasa cukup setakat ini kuliah kita pada malam ni. Saya mohon ampun, mohon maaf dengan sekalian jamaah Sinar Mentari ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, ustaz mengajar lama malam ni, kata. Dalam hati kan, lama bila ustaz ni nak berhenti, celaka betul ustaz ni. Lepas tu alhamdulillah lah mengaji lama. Selama kita tak berhenti lagi, selama itulah kita diampunkan dosa kita oleh Allah. Kita Allah, makhluk Allah sekalian, di bumi, di darat, di langit, semua minta ampun untuk kita. Sebab dosa kita banyak. Dosa zaman muda kita dulu, ni orang perempuan, masa-masa zaman muda dulu, tak pakai tudung, ingat dulu masa buka aurat dulu. Ni masa sekolah menengah dulu, dah ingat tu. Ni tak apalah lah dah pakai tudung. Dulu hak ni jenis-jenis zaman-zaman baju kebaya. Pinggang kerengga. Ni tak ingat gitu. Tu berapa tahun tu? Lama tu kita nak masuk neraka Allah. Lama. Kita amal ibadat tak ada. Kemudian dosa kita banyak. Dan dosa kita masih lagi, Allah dah ampun ke belum? Nak cerita banyak sangat. Kita juga kita orang lelaki-lelaki, tanggungjawab kita tak selesai dengan anak dan isteri. Kena jaga ni semua. Dulu kita ada pernah tinggal semayang,
Ada kita culah puasa. Sekolah menengah dulu, masa zaman muda-muda kita dulu, Allahu Rabbi. Dan paling yang kita takut, ada dosa yang kita terlupa untuk kita minta ampun. Ada dosa yang kita terlupa untuk kita minta ampun. Ada dosa kita ingat, tak apa, yang dosa kita lupa. Jadi tuan-tuan, tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah pelihara kami juga. Dan saya doakan tuan-tuan, semoga dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan saya kasih sekalian, saya panjang-panjangkan berkenaan dengan madrasah kami yang ada di Selangor, iaitu madrasah kami yang nama dia Madrasah Darul Atiq dan Madrasah Raudatul Ulum. Tuan-tuan, tolong doakan madrasah kami. Sekurang-kurangnya saya nak doa daripada tuan-tuan. Kenapa perlunya doa tuan-tuan? Sebab kami di antara madrasah yang kami tidak meminta apa-apa yuran apa-apa pun. Kami bukan kaya, saya bukan kaya tuan-tuan. Saya bukan orang kaya, saya bukan millionaire. Tapi ini kerja yang kami boleh buat. Kita tak minta yuran makan, kita tak minta yuran api, kita tak minta yuran air. Setiap bulan. Siapa nak bagi, bagi. Tak bagi sudah, sampai ke sudah tak bagi. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya. Pelajar kami bukan sikit tuan-tuan. Pelajar kami dekat 200 orang. Bukan 30 orang. 200 orang. 200 orang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolong doa. Sebab apa yang saya buat ini sekadar niat kerana untuk jariah. Saya tak ada aset kelapa sawit. Saya tak ada meniaga tuan-tuan. Saya tak ada meniaga. Jadi ustaz buat apa? Tak ada buat apa. Sebab yakin kita dengan janji Allah, in tansurullaha yansurukum. Jika kamu tolong agama Allah, nescaya Allah tolong kamu. Jadi saya pun tak ada fikir. Api air kita sebulan tuan-tuan hampir 7,000 lebih. Bulan ni saja 7,800 sebulan. Surau kita tak banyak, 2-3 kot. Surau kita sebulan apa? Api. Api ayam sekali ke api saja? Api saja 300, kami 7,000 lebih. Api dengan air tuan-tuan campur 7,000 lebih. Pernah sampai cecah 10. 10,000 tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah. 300 api yang tak banyak mana. InsyaAllah tuan-tuan. Bulan depan pakat berebut. Jangan sampai koyak bil tu sudah. Berebut semua nak masuk syurga, tarik bil koyak. Langsung potong langsung api. Jadi insyaAllah tuan-tuan tolong doa saya nah. Sebab zaman ni zaman fitnah. Zaman fitnah, semua benda fitnah. Kalau di Selangor tuan-tuan, Masya Allah, orang nak panggil kita kuliah tuan-tuan, orang akan tanya, Ustaz, mas kahwin berapa? Sana punya Ustaz. Lah ni, dulu tak ada tuan-tuan. Dulu tak ada trend. Sekarang ni ada trend. Ustaz, kami nak panggil Ustaz kuliah boleh? InsyaAllah boleh. Apa hari bulan? Sekarang bulan, InsyaAllah boleh. Satu nak tanya Ustaz, apa dia? Mas kahwin berapa? Biasa kawasan ni Ustaz, mas kahwin dia 400. Ustaz punya letak mas kahwin berapa? Aku ingat dia nak minang anak aku. Apa ada macam tu sekarang? Sekarang macam tu tuan-tuan. Saya kata kat dia apa dia? Saya tak minta satu sen pun. Panggil lah saya tak minta 1 sen pun. Ya kau Ustaz, macam tak percaya lah. Ya, ada lagi kau Ustaz. Dia kata ada lagi kau manusia macam ni. Dia tanya kat aku pula macam tu. Ada lagi kau Ustaz macam ni, dia kata. Ada lah. Siapa Ustaz? Akulah, bodoh. Bodoh betul. Dia tengah cakap dengan kita. Saya lah saya kata. Ni tanda dah zaman nak mula hampir nak kiamat. Hampir kiamat tuan-tuan. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Ni semua nak kiamat dah. Ulama dengan cara ulama, orang jahil dengan cara orang jahil. Ahli agama dengan cara ahli agama. Orang jual agama dah. Sekarang tuan-tuan, viral pula valid doa. Satu doa 300. Nampak?
Ni semua. Memang Allah dah sebut dah. Nabi dah sebut dah. Kita lalu ya zaman ni tuan-tuan. Lepas tu kena hati-hati lah. Tuan-tuan kena doakan saya kuat-kuat. Tiap kali orang panggil kita, orang tanya kita mas kahwin, goyang tuan-tuan. Memang Allah ikhlas kalau selalu duk tanya, tak goyang tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya. Pernah tu satu masjid tuan-tuan nak panggil saya ustaz. Biasa kami panggil ustaz kalau penceramah luar 1,000. Ustaz ni minta berapa? Goyang aku. Jangan nak buat kalau 100 tak goyang, 1,000 dia tak. Lepas tu saya alhamdulillah masih lagi tetap kata saya tak minta 1 sen pun. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Tak bagi pun saya ngajar juga. Sebab rezeki itu jaminan daripada Allah. Macam saya buka sekolah. Saya tak minta duit makan, saya tak minta api, tak minta air, nak bagi-bagi tak bagi sudah. Alhamdulillah. Sekolah saya sendiri sekarang telah tertegak 20 tahun. Dan sekolah yang saya teruskan daripada almarhum orang tua saya, iaitu Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Sekarang tahun ini mencecah 36 tahun. Dengan sistem yang masih sama. Alhamdulillah tuan-tuan, macam tahun lepas pada bulan 11, kami buat program tahfiz hafazan Al-Quran, iaitu program tahunan. Alhamdulillah penyertaan tahun lepas pun hampir 700 orang. Alhamdulillah tanpa kita minta yuran 1 sen pun. Alhamdulillah penyertaan hampir 700 orang laki-laki dan perempuan. Tuan-tuan tolong doa. Sebab saya niat kerana jariah. Lepas tu saya buka ruang kepada tuan-tuan. Manalah tahu. Kalau tuan-tuan yang jemaah di sini ada pula teringin Allah nak bantulah ustaz. Silakan. Ahlan wa sahlan. Nanti boleh berjumpa dengan saya. Ustaz, sekarang saya tak buat duit ustaz. InsyaAllah saya minta ikon madrasah. Sila. Tapi orang perempuan ustaz, saya tak buat duit ustaz. Saya duit pun tak ada ustaz. Pegang-pegang leher dah rantai. Agak-agak teringat syurga ke, teringat neraka ke? Susah. Susah. Bukan senang. Baik, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami hamba-hambamu yang banyak berdosa kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ya Allah. Kami hamba-hambamu yang banyak salah kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang jauh dengan rahmat-Mu ya Allah. Dekatkan kami ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lalai dengan Engkau ya Allah. Lalai dengan taat dan ibadah ya Allah. Maka ingatkan kami ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang malas di dalam berbuat ibadat dan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Rajinkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, sakit-sakit kami sihatkanlah. Masalah kami selesaikanlah. Kesusahan kami angkatkanlah. Kesempitan kami lapangkanlah ya Allah. Iman kami kuatkanlah ya Allah. Rezekikan atas kami husnul khatimah ya Allah. Luaskan kubur kami selepas kematian kami ya Allah. Terangkan kubur kami selepas kematian kami ya Allah. Mudahkan soal kubur kami selepas kematian kami ya Allah. Rezekikan atas kami mati pada siang Jumaat atau malam Jumaatnya ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.